Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kita bertemu pada petang ini sebagai ganti yang kita tak sempat melakukan perkongsian adab pembacaan kitab Bidayatul Hidayah pada pagi tadi kerana ada sedikit urusan yang perlu diselesaikan. Namun sebelum saya bermula, mohon sahabat-sahabat berikan maklum balas tentang suara saya. Adakah suara saya jelas ataupun tak jelas? Lalu mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Sambil itu, sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Lalu maklum balas tentang jelas ke tidak, saya nampak yang komen Ahlan Bazid Aziz kata jelas, Zimadon jelas, Bunga Lawang jelas dirawang, Ummi Naimah ahlan. Kemudian Laila Umar ahlan Galip Spirit jelas, Norisa Wan Hasan jelas daripada Kelantan. Syukur alhamdulillah. Lalu pada hari ini kita nak sambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah kita, yang kebanyakan daripada sahabat ada buku dan juga kitab ini, dan kita telah tiba pada muka surat yang ke-75. Mohon dia sebaik sahabat-sahabat catatkan di ruang komen muka surat yang ke-75 pada bab yang ke-11, adab-adab mengerjakan salat, mengerjakan sembahyang. Lalu mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk tuliskan di ruang komen muka surat yang ke-75 bab yang ke-11 berkenaan tentang adab-adab, kata Imam Ghazali, adab-adab mengerjakan sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila engkau telah selesai bersuci daripada najis pada badan, pakaian dan tempatmu, yang mana ini merupakan antara syarat-syarat solat. Apakah dia? Bersih pakaian kita, tempat kita, badan kita bersih daripada najis. Itu yang pertama. Dan engkau telah suci daripada hadas, maksudnya berwuduk. Kalaulah hadas kecil, hadas besar, mandi, maka telah bersih daripada hadas. Kemudian kata Imam Ghazali, yang ketiga, engkau menutup aurat dari lutut sampai ke pusat bagi lelaki. Sekurang-kurangnya lelaki kena tutup daripada lutut sampai ke pusat. Dan wanita hendaklah menutup seluruh badan kecuali hanya muka dan tapak tangan. Lalu seluruh kena tutup, rambut ke, badan ke, kaki ke, sisi ke, semua kena tutup ketika mana nak solat kecuali hanya muka dan tapak tangan. Kemudian yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang keempat, maka hendaklah engkau berdiri menghadap kiblat dalam keadaan berdiri dan merenggangkan sedikit di antara dua kaki. Kaki tu jangan terlalu rapat, tetapi jarakkan sedikit di antara kedua kaki. Dan berdirilah dengan tegak. Lalu kita telah disebut antara syarat-syarat solat yang kita perlu jaga, bersihkan daripada najis, daripada hadas, kemudian tutup aurat, kemudian menghadap kiblat. Dan sebenarnya banyak lagi syarat-syarat salat
yang mana kita telah belajar dalam kitab Safinatun Najah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Hazim. Selalunya kelas dia pada jam 12.30 malam. Tapi kalaulah ada sahabat yang tak sempat, maka tengoklah ulangan yang ada di Facebook page Umar Aziz. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bila dah selesai semuanya, engkau bacalah surah An-Nas. Kenapa kena baca surah An-Nas? Baca sampai akhir. Engkau baca surah An-Nas tersebut dengan niat untuk membentengi dirimu daripada godaan syaitan yang terkutuk. Lalu ketika mana baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, maka niatkan pada waktu itu yang surah ini menjadi benteng di antara kita dan syaitan yang terkutuk yang sentiasa nak merosakkan akan amalan solat kita. Kemudian hadirkan hatimu. Cuba untuk zahirkan khusyuk. Macam mana nak hadirkan khusyuk? Itulah hadirkan hati. Setiap mana pada ayat Al-Quran yang kita baca, kita cuba gambarkan ayat itu dan juga gambarkan terjemahannya pada zikir-zikir yang kita baca. Lalu sebab itu hadirkan hati dan kosongkan jiwamu daripada sebarang was-was, bisikan syaitan. Dan hendaklah engkau fikirkan bahawa engkau sedang berdiri di hadapan Tuhanmu dan engkau sedang bermunajat. Munajat adalah bahasa Arab, maksudnya berbisik. Engkau sedang bermunajat dengan dia. Maka hendaklah engkau malu sekiranya engkau bermunajat kepada Allah dengan hati yang lalai dan dada yang penuh berserabut dengan was-was dunia, penuh berserabut dengan bisikan syahwat dan juga hawa nafsu. Maka kita telah belajar sebelum solat baca Qul a'udzu birabbin nas dengan niat untuk benteng daripada godaan syaitan. Ketika mana dah solat, cuba untuk hadirkan hati dan kosongkan hati daripada segala perkara yang lain. Kosongkan, buang, kosongkan pada waktu itu daripada berfikir tentang segala yang lain. Kenapa? Dan pada waktu itu ada perasaan yang kita sedang berhadapan dengan Allah. Takkanlah kita nak berhadapan dengan Allah, kepada Allah dalam keadaan kita lalai, dalam keadaan pada waktu itu kita kita leka, dalam keadaan pada waktu itu kita penuh fikir tentang dunia. Kita tak nak begitu. Dan ia hanya menerima sembahyangmu yang khusyuk dan penuh dengan rendah diri. Dan kena ingat juga, kalaulah kita tak buat apa yang disuruh untuk buat, maka solat kita tak terima. Bila kita solat kita lalai, maka solat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya. Lalu macam mana nak ada perasaan ini yang kita sedang berdiri di hadapan Allah? Maka seperti mana yang Nabi sebut, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Solatlah seperti mana seolah-olah kita dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ini tingkatan yang sukar bagi orang awam seperti kita. Maka kalaulah tak mampu, maka tanamkanlah di dalam hatimu bahawa sebenarnya Allah sedang melihat segala perbuatan kamu. Yang bagusnya adalah bila kita solat, kita boleh bayangkan yang kita sedang melihat Allah. Akan tetapi kalaulah itu tak mampu, sekurang-kurangnya kena ada perasaan yang Allah sedang melihat akan kita. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila hatimu masih belum mahu hadir, hati kesana kesini berfikir tentang itu dan ini, dan anggotamu masih belum tenang, maka ini adalah daripada sebab kurangnya makrifatmu terhadap kebesaran dan keagungan Allah. Cuba engkau bayangkan, Imam Ghazali ajak kita pada waktu itu untuk bagaimana nak zahirkan hadirnya hati tadi. Lalu kata Imam Ghazali, cuba bayang, kalaulah waktu kita solat, ada orang yang kita sangat hormat, orang yang mana sangat mahir tentang ilmu agama, daripada kalangan keluarga kita ataupun orang yang kita hormati. Maka pada waktu itu dia duduk depan kita dan dia tengok kita solat. Macam mana kita solat? Cara kita berdiri pun akan jadi berbeza. Cara pada waktu itu kita punya bacaan pun akan berbeza, ambil masa. Kenapa? Sebab ada orang sedang lihat. Orang yang mana kita muliakan dia, orang yang mana pada waktu itu kita hargai dia, maka kita akan solat sungguh-sungguh. Maka pada waktu rukuk sungguh-sungguh, sujud sungguh-sungguh, hati itu akan hadir.
Kata Imam Ghazali, cuba engkau bayangkan jika ada orang yang saleh daripada kalangan keluargamu yang sedang memerhatikan, dia tengok aja dan juga meneliti sembahyangmu, pasti ketika itu engkau akan mendapati hatimu menjadi khusyuk kepada orang yang telah melihat kamu tadi, dan segala anggotamu menjadi tenang di hadapannya. Oleh itu, maksudnya tenang, tak solat dengan laju dan gopoh-gapah. Oleh itu, kembalilah engkau menasihati dirimu dan katakan padanya. Lalu nasihat diri. Bila kita dah baca Qul a'udzu birabbin nas, kemudian pada waktu itu kita dah hadirkan hati, kita dah kosongkan jiwa. Pada waktu itu kita dah cuba bayangkan yang Allah, kita sedang melihat Allah. Kalau tak mampu, maka Allah melihat kita. Kita buat semua yang disuruh untuk buat. Tapi masih lagi pada waktu itu hati tak hadir. Hati asyik menghilang. Pada waktu itu lalai dan leka. Maka Imam Ghazali suruh kita berbicara dengan hati. Apa kata Imam Ghazali? Bicara dengan hati, cakap dengan nafsu kita. Wahai nafsuku, tidakkah engkau merasa malu kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakanmu? Betapa engkau boleh merasa malu di hadapan manusia yang lemah, dan dia hanyalah salah satu daripada hamba Allah. Apabila manusia ini meneliti melihat sembahyangmu, engkau solat dengan sungguh-sungguh khusyuk, dan anggotamu menjadi tenang, dan sembahyangmu menjadi elok di hadapan orang tersebut, sedangkan ia tidak memiliki apa-apa dan tidak dapat memberi apa-apa mudarat ataupun manfaat kepada kamu. Kemudian, betapa engkau tidak malu kepada Allah. Lalu kita didik nafsu kita. Kita cakap dengan nafsu kita, wahai nafsu, kenapa engkau bersikap macam ni? Adakah tak malu? Allah ciptakan kita, ini cara kita solat. Tetapi ketika mana ada orang nampak, cara solat berbeza. Orang tu tengok kita, cara solat kita berbeza. Solat sungguh-sungguh, dengan penuh tenang, tak ada gopoh-gapah. Maka waktu tu kita tarbiyah nafsu kita, cakap dengan nafsu kita. Maka pada waktu itu kita kata, apakah engkau tidak merasa malu kepada Allah, Tuhan yang mengetahui segala rahsiamu? Dan betapa engkau tidak merasa takut kepada kebesaran Allah? Apakah Allah itu lebih hina pada pandanganmu daripada makhluknya? Lalu kita muliakan, kita solat sungguh-sungguh bila ada makhluk nampak. Kemudian depan Allah kita tak solat sungguh-sungguh. Seolah-olah kita anggap Allah itu lebih rendah, al-a'yadzubillah. Allah itu lebih hina, al-a'yadzubillah, daripada makhluk, al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara dan jaga. Maka alangkah besarnya kezalimanmu, dan alangkah bersangatannya kejahilanmu, dan alangkah besarnya permusuhan terhadap dirimu sendiri. Maka kena rawat hati itu. Nafsu tu kena tarbiyah, nafsu itu kena didik, kata Imam Ghazali. Maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang seperti ini, yang mana kita sebutkan tadi. Hadirkan hati, kosongkan hati daripada selain daripada itu. Pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum mula solat, baca surah An-Nas. Ketika mana solat, pada waktu itu anggap seolah-olah kita sedang melihat Allah. Kalau tak mampu, sebenarnya Allah pasti sedang melihat kita. Sebab itu kata Imam Ghazali, maka rawatlah hatimu dengan cara-cara yang telah disebutkan tadi. Barangkali pada suatu masa nanti akan datang khusyuk juga, dan sebenarnya engkau tidak memperoleh apa-apa yang di dalam sembahyang kecuali kadar mana yang engkau khusyuk. Itu dia. Dalam solat, pahala kita adalah berdasarkan kepada khusyuk. Sebab itu sabda Nabi SAW, adapun orang yang mana ketika mana solat, dia hanya dapat 1/6, 1/8 dan sebagainya. Adapun sembahyang yang dikerjakan itu dalam keadaan lalai dan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kafarah bagi untuk menyempurnakannya. Seterusnya, kata Imam Ghazali, apabila hatimu telah hadir, hati dah hadir, kita dah kosongkan daripada perkara yang lain, maka jangan lupa engkau membaca iqamah, walaupun jikalau engkau hanya solat sendiri. Solat sendiri pun dalam mazhab Syafi'i sunnah iqamah, walaupun seorang-seorang. Lalu kena iqamah, sunat pada waktu itu. Dan apabila engkau solat berjemaah, walaupun bukan di masjid ataupun di rumah, maksudnya solat berjemaah di rumah, maka pada waktu itu hendaklah azan. Sunnah untuk azan.
hendaklah engkau azan, kemudian diikuti dengan iqamah, lalu engkau berniat, maka kata olehmu di dalam hatimu, misalnya daripada sini Imam Ghazali mula membawakan tentang kaifiat solat, adab-adab ketika mana dalam solat. InsyaAllah kita akan sambung kemudian. Saya minta maaf saya hanya dapat baca sedikit 2 muka surat supaya kita dapat khatamkan kitab ini, insyaAllah semua insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Bermula daripada perkataan usalli itu, Imam Ghazali mula menerangkan satu persatu pergerakan solat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua, kepada yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab, boleh sahaja tekan link yang saya telah sharekan di ruang komen, iaitu nombor Vital Book Academy Center untuk sebarang pembelian kitab, termasuklah Bidayatul Hidayah. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.